عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسبق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah pada malam ni kita sambung muzakarah kitab Munyatul Musalli pada muka surat 4, iaitu sambungannya pada mana? Cuba baca sikit. Kemudian katanya kemudian okey. Kemudian maka takut. Situ. Kemudian katanya maka tilik olehmu akan diri kamu. Situ baik. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kemudian katanya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, maka tilik olehmu, maka tilik yakni maka fikir, maka renung, maka muhasabah, itu makna tilik. Maka tiliklah olehmu, maka fikirlah olehmu, maka muhasabahlah olehmu akan diri kamu. Memfikirlah, memuhasabahlah, merenunglah. Kata Al-Imam Al-Ghazali. Apa yang kita kena fikir, apa yang kita kena renung, kena muhasabah, gapo? Itulah yang kamu hadiahkan sembahyang kamu kepada Tuhan kamu tu. Hak itulah yang mu kena fikir, kena renung, kena muhasabah. Yang mana terdahulu Al-Imamul Ghazali rahimahullah. Kalau kita kiranya Imam Al-Ghazali ni nama bukan Al-Ghazali. Nama Imam Ghazali ni Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. 3 kali Muhammad ini mudah ingat. Kalau kita rayak agak Al-Imam Al-Ghazali, gapo nama dia? Ini mudah ingat sikit. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ni mudah ingat. Dah Al-Ghazali tu
Guana yang tubik nama Al-Ghazali. Walaha nama bukan Al-Ghazali. Pakai. Rasa pelik juga tu. Ada. Kalau nama Muhammad nama Imam Muhammad. Tapi nama Muhammad ayah pun Muhammad, tak ki Muhammad juga. Kalau sekolah tu nanya, nama siapa? Muhammad. Ayah Muhammad. Tahu dah ayah nama siapa? Muhammad. Tu nama awak, nama ayah. Cikgu tu tak faham tu. Ayah pun nama Muhammad juga. Orang dulu lagu tu pakai. Lagu tu 3 kali Muhammad. Tapi hak jadi nama Al-Ghazali ni guana, maka ada 2 riwayat lah hak sabab jadi tubik Al-Ghazali ni. Setengah riwayat kata Al-Ghazali ni yang jadi letak jadi Al-Ghazali sebab nisbah kepada pekerjaan ayah dia pakai. Ayah dia kerja dia. Ayah dia ni kerja tenung, orang panggil tenung. Allahu Akbar. Tenung kain daripada bulun natang. Dibuat baju dengan bulun natang. Bahasa Arab panggil Al-Ghazalah. Tu pekerjaan ayah dia. Buat baju daripada kulit natang. Maka bahasa Arab, kalau pekerjaan hak peseng buat baju dari kulit natang ni dipanggil Al-Ghazalah. Maka nisbah kepada pekerjaan ayah dia itulah tubik Al-Ghazali. Tu kata setengah riwayat. Kata setengah riwayat, Al-Ghazali ni nisbah nama satu daerah di Baghdad. Nama daerah tu ialah Ghazalah. Maka kih tu jadi Al-Ghazali tu kata setengah riwayat. Hasilnya letak Al-Ghazali tu dia ada sebab okey. Ada seorang ulama di Syria namanya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Yang jadi tubik nama As-Sabuni tu sebab apa? As-Sabuni ni nisbah pekerjaan keluarga dia tu orang panggil buat sabun. Jadi bahasa Arab sabun panggil sabun. Sa, alif, ba, waw, nun. Sabun. Jadi kerana kerja keluarga dia buat sabun, buat sabun, lekat nama belakang As-Sabuni. Kalau kata abang lah nak tak nama Muhammad Alpan minyak yi. Awak kata tu. Guna tu Alpan minyak yi ni sebab kerja pan minyak. Contoh lagu tu. Macam Al-Imam Syafi'i. Nama bukan Syafi'i, nama Muhammad bin Idris. Dari Asy-Syafi'i tu nisbah nama Tokki dia tu, Toknyang dia Syafi'i. Okey tu. Jadi terdahulunya Al-Imam Ghazali dia ada buat perumpamaan. Dia ada buat perbandingan orang yang sembahyang pada rupa luaran sahaja, tetapi lalai pada hakikat yang batin. Hak terdahulu Imam Ghazali buat perbandingan tu. Orang yang sembahyang pada rupa luaran sahaja. Kalau kita nak kira tu gak takbiratul ihram, kemah dia takbir kena dengan cara, kena dengan kaedah. Akak kedua tangan ketika takbir, kemah betul dia buat, kena dengan cara, kena dengan kaedah. Baca Fatihah kena dengan kaedah, kena dengan cara, cukup syarat kalau kita kira. Tetapi lalai pada hakikat yang batin. Mulut baca Fatihah betul dengan rukunnya, buat dengan kaedah, buat dengan betul caranya, cukup syarat. Tetapi dalam hati tak ada faham makna bacaan.
Mulut bacalah Fatihah tu. Dibaca turut kaedah tajwid, kena dengan makhrajnya, cukup dengan syaratnya, comel doklah kita kiranya. Dalam hati tak ada hakikat batin. Apa hakikat batin? Tak ada faham makna bacaan. Hati tak lain. Hati tak ada khusyuk. Kenapa? Hati tak lain. Hati orang panggil tak ada tadabbur, tak ada memerhati makna bacaan, tak ada. Dipanggil nisbah hati, tak ada rupa hakikat batin, tak ada. Tu pun kalau dia semayang buat dengan ilmu tu. Kalau kita royak dia semayang atas rupa luaran sahaja, tetapi lalai pada hakikat yang batin, tu pun kalau buat dengan ilmu. Semayang rupa luaran tu kalau buat dengan ilmu. Takbiratul ihram tu tak takbir, kena buat dengan ilmu. Dia ada 14 syarat sah takbiratul ihram su'i. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, 14. Padahal nak sebut 8 huruf je, Allahu Akbar. 14 syarat terus ibu buh. Saya tak agak sebetul. Kalau 3 boleh tahan kira, pakai 14. Nak sebut 8 huruf saya tak juga. Fatihah ada 10 syarat. 10, satu boleh tahan kira 10. Tu kalau buat dengan ilmu. Sebab itulah kita semayang ni biar berat sikit lah bab belajar tu. Kalau kita bab semayang tak berat belajar, kita bimbang takut semayang kita ni nisbah luaran tu tak sah dah. Kita bimbang, alah moga nisbah luaran ni orang nampak. Kita angkat tangan orang nampak. Kita angkat tangan betul ke salah, buat turut kaedah ke tak, orang nampak, orang tahu. Kita baca Fatihah tu, orang panggil buat dengan kaedah, atau kita buat cukup dengan syarat ke tak, orang tahu. Sebab luaran ni orang tahu, orang boleh nampak, orang boleh dengar. Tapi kalau nisbah amalan sembahyang yang kita buat pada rupa luaran, kita buat dengan ketiadaan ilmu, hak ni amalannya tertolak dan tidak diterima. Hak ni yang disebut dalam kitab Matang Zubat ni, karangan Imam Ibn Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang melakukan amal dengan ketiadaan ilmu, amalannya tertolak dan tidak diterima. Walaupun pada luaran nampak di sembahyang tak ditinggal sembahyang. Tapi kalau buat tak kena dengan kaedah, dia mengeja sembahyang buat tu tak kena dengan syarat, tak kena dengan kaifiah, bimbang takut sembahyang tidak sah. Lebih lagi kalau melibatkan sembahyang berjemaah, dia kena tahu pula masalah muafiq masbuk. Kena molek disbah sembahyang berjemaah ni ramai orang yang sembahyang di batal ni, tapi luar apa sembahyang. Nah, hak kata hak di sembahyang atas rupa luaran sahaja ni, ni dia buat dalam keadaan ada ilmu, tetapi lalai pada hakikat yang batin. Dalam hati tak ada faham makna bacaan. Dalam hati tak ada menghinakan diri. Dalam hati tak ada khusyuk. Imam Ghazali buat perbandingan seumpama seseorang yang menghadiahkan seorang dayang yang telah mati kepada seorang raja. Itu perbandingan Imam Ghazali buat.
Yang kedua, Imam Ghazali buat perbandingan seorang yang cuai pada sembahyang yang rupa luaran. Itu perbandingan yang kedua, seorang yang cuai pada rupa sembahyang yang luaran. Dia semayang dia ada rukun, dia ada sunat. Kena molek perkara-perkara sunat tu. Kena molek dak buat terus kena molek. Mana contohnya? Kita raya agak kunut. Kunut kalau kita kira dalam mazhab kita sunat, termasuk dalam sunat aba'ah. Setengah orang pakak tinggal terus tu. Apa? Dia kata tak apa dah, tak baca kunut pun sunat je. Tu dipanggil lalai tu. Cuai lah tu pada rupa luaran. Perbandingan lagu mana? Perbandingannya seorang yang menghadiahkan seorang dayang dalam keadaan terpotong anggota dan tak ada dua mata. Tu. Yang kita sedihnya ialah orang semayang tapi buat dalam keadaan sambil lewa. Pada nak akak tangan mata gemalah ngakak ada. Orang akak tangan dalam hadis Nabi sebut rafa'a yadaihi hadwa mankibai. Mengakak kedua tangan membetuli dua bahu. Ya akak tangan mana? Gini akak malah dah mayanya. Nah, sebab tu sunat kita masuk dalam semayang atas rupa rajin buat akhirnya. Kita semayang ni biar memang kita nak semayang sungguh. Bukan katanya satu keberatan kedok. Ni semayang gini, kamu lihat akak suku tangan. Kata gemalah semayang ke lah hana dah. Lepas tu nak rokok tu pula pakat rokok tu kalau akak tangan tu. Mana dia gitu semayang. Walau dia tahu dah sunat yang akak tangan sebelum rokok. Ya tidak apa sunat. Kalau kita kira ke sunat-sunat dalam semayang ni sebenarnya dia nak mempercomelkan semayang tu sendiri. Kalau orang ke semaknya, comelnya nisbah kalau orang lelaki semak kira ada rambut. Kalau bala botok licin, tak ada ulu kening, ada rambut. Lekang bala botok sehadah tak ada ulu kening kepak kini. Rambut tak semak. Walaupun poket tebal sekali pun pitih. Tapi nampak ke lek kan. Tak ada ulu kening. Bala botok orang purang buka putih. Igi jangan rambut kok. Tak kenal mah. Muka putih lepuk macam ke kelorok muka. Comel muka. Igi jangan. Lepas tu ingatkan dia pakai rambut tu hak asli akak watak gok balik. Rambut gok tu. Nisbah lagu tu semaya nak dapat comel segala sunat-sunat hai'ah kena buat. Tu imam kena mana dak buat akak tak nak rokok lalu dak comel mayang. Macam mana nak jangok mayang? Sebab kita rupa luaran tu dak terbentuk dah. Rupa luaran nak terbentuk rupa luaran mesti segala rukun, segala sunat buat laka. Biar terbentuk dulu. Sunat aba'ah ke, sunat hai'ah ke buat laka. Supaya rupa luaran semayang tu terbentuk. Lepas terbentuk rupa luaran semayang, barulah kita usahakan betul pula rupa semayang yang dalaman. Kalau rupa luaran semayang hak luaran tidak terbentuk, hak dalam sama telah. Orang yang boleh ikut apa yang disebut dalam kitab musalli ni, dia semayang rupa luaran, dia semayang rupa dalaman, semayang dia sempurna, semayang dia diterima. Bukan barang kitab musalli ni kau pelik. Ya ada cara semayang yang kalau kita buat sempurna, kalau kita buat Tuhan terima. Cukup komplit. Tapi orang hari ni
nisbah semayang nampak tak berat. 4 orang 4 cara kat tangan, 4 orang 4 cara baca Fatihah. Sebab apa? Dibuat main-main, dia tak berat bab semayang. Walaha Nabi khabar dalam hadis, al-ilmu imamul amal, ilmu diutamakan di atas amal, wal amalu tabi'uh, amalan itu mengikuti bagi ilmu. Apa juga pun pekerjaan, sama ada pekerjaan duniawi maupun ukhrawi, pokok pakai ilmu. Kalau Pak Hakim seorang boh kontraktor buat rumah banglo atau rumah teres moden 2 tekak, Pak Hakim nak pakai kerja orang melah, tiba-tiba ada seorang apply kerja dengan Pak Hakim nak melah, tapi dia rakyat dah, saya tak ada kemahiran nak bak melah, ambil ya. Kalau Pak Hakim boh, kenapa tak terima? Penuh jahanam habis kerjaan. Orang nak derah lah ke rumah siap, boleh rumah celbu. So, ejah maring pula udah anda tau. Bawa celana melah dak anda. Usuk pula aku mau ni. Dah usuk orang pandai, bayar lebih. Orang ni nisbah kalau kerja ada ilmu bayar lebih. Kalau kerja duniawi pun orang utamakan ilmu, dapat kerja akhirat ilmu gak. Kerja dengan orang ilmu nak. Tu dipanggil kerja duniawi. Dipanggil amalan duniawiyah. Kalau semayah dipanggil amalan ukhrawiyah. Nak ada ilmu. Takkanlah kita buat kerja dengan Tuhan, takkan kita buat dalam keadaan berharambang. Berani benar kita. Kerja dengan orang tak berani dah. Kalau kita tak pandai. Buat lebong kata, saya pandai bak ning. Serah saya lah. Oh, saya pandai bagian matang ni. Boleh ke dia culbu ayat kepang. Dan mu kata mu pandai, tengok mu buat kerja. Ni dah kayu orang tepuh ni. Nak masa esok dah ni. Boleh ke macam lebau, marah di poh. Tu kerja dengan orang, semaya kerja dengan Tuhan. Takkan kerja dengan Tuhan nak buat berharambang. Kita berani zaman ni. Dikira semaya tu benda biasa. Tak. Sembahyang dia kerja dengan Tuhan. Takkan nak berharambang. Kalau suruh baca Fatihah seorang-seorang, aku dah hari. Sebab apa? Takut salah. Dia nak royak. Kena berat bab mayang. Jadi lepas daripada Imam Ghazali buat pembandingan, maka Imam Ghazali royak pada malam ni, dia kata, maka tilik olehmu, maka mu fikirlah, mu renunglah, mu muhasabahlah akan diri kamu tu. Hei orang yang mengerjakan sembahyang, kita belaka ni lah, pakatlah mikir, pakatlah muhasabah, pakatlah renung diri. Kena mikir gapo? Kena muhasabah gapo? Nung yang kamu hadiahkan sembahyang kamu kepada Tuhan kamu tu. Muduk semayang hari-hari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak ni seolah-olah kita beri kepada Allah tu hadiah. Maka mu pakat mikirlah hadiah yang mu beri ke Tuhan tu setara mana. Molek ke tak molek. Kalau birthday abang lah, orang beri hadiah, sedap saya kata. Banyak hadiah. Bokok-bokok patung Barbie. Rasa gua ni bang. Waktu menyacangnya aku puang ke gua ni. Patung Barbie tekan tu bunyi suara. You lebih kurang itu. Allah tak kenal orang. Patung hadiah, tapi hadiah wi ke seseorang tu kita tengok nak marah sebab apa? Di seolah-olah wi hadiah atau rupa anjing. Takkan wi patung bel kita orang lelaki.
Ibarat beg dak setara Barbie. Nyenyeh. Dah kata bah. Nyenyeh ni. Nak lama pi ya. Si A ana kakak ni nyenyeh kan. Lepas kita dengar Tuhan, kita semayang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, seolah-olah kita wi hadiah ke Tuhan. Lepas tu kita pakak mikir, kita pakak renung muhasabah, setara mana hadiah kita wi ke Tuhan tu. Molek ke tak molek? Ada tak rupa hak macam ke Imam Ghazali buat perbandingan, ada ke tak? Ke wi hadiah ke Tuhan seorang dayang yang mati? Ke seorang dayang hak mana kata hak tak ada anggota badan, tak ada mata? Ke hak tu wi ke Tuhan? Tu sepakat memikir. Jangan kita kira semayang selesai beres, dak pergi takut lagi. Jangan ada seperti itu. Mana? Jangan ada seperti itu, yakni seperti perbandingan yang Imam Ghazali buat yang terdahulu. Jangan ada seperti itu, yakni jangan ada seperti perbandingan yang Imam Ghazali buat dulu. Kakak mikir. Allahu Akbar. Ingat semayang ni tak lain tak bukan dia merupakan bekal untuk kita balik mati pak. Semua orang akan mati. Hari ni ada berlaku kematian. Imam di surga Cermin mati. Segar boleh ada mati. Balik ke Kota Baru tu kampung orang puang ni. Balik tu kena konflik mati. Apa bekalan nak bawa ninung? Tak, bukanlah kita tengah duk galak sedak, duk galak pun mati. Mati dah kadang galak. Rasa lagu mana? Tak ada nak bekal kita royak juga. Sebab itulah Allah yang pilih hamba-Nya. Allah yang kasih pada hamba-Nya. Allah akan tunjuk jalan yang sebenar. Jalan apa? Jalan akhirat. Dunia ni perumpamaan seperti seseorang yang bermusafir singgah sebentar di satu tempat untuk cari bekalan untuk meneruskan tempat yang sebenar. Kita seolah singgah di satu tempat sementara je ni. Seolah-olahnya kita nak ke satu destinasi yang jauh. Nak sampai ninu, kata driver, kita berhenti sebentar sini lah, rehat-rehat. Nak beli makanan ke gapo belilah. Kayak gini dan jalan kayak gini tak berhenti dah ni. Kan lagi naik bah kan. Nak pergi mana? Nak pergi nu. Nak pergi Kuala Lumpur masalah. Ada lawatan. Dah sama nak pergi siapa Kuala Lumpur, bah tiap. Berhenti apa balik berhenti. Berhenti nak kecing, nak berak, nak makan. Berhenti ke mamang ni. Hak mana-mana nak kecing dulu dah. Nak beli makanan ke beli dulu. Lepas ini pakat tak berhenti dah ni. Kita ni perbandingannya seperti itu. Dan kita ni dijemput oleh ilahi, tak ada cang dah nak kutip bekah. Dan mari malaikat Israel kok, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimu. Tak akan pelewat saat, tak akan cepat saat. Seolahnya reban nak jalan, tak cang dah nak beli bekal apa-apa. Orang hari ni dok sedar. Dia ingat dunia ni seolah tempat yang hakiki. Ayahsabu annama lahu akhladah. Adakah patut mereka menyangka dunia ini, hartanya, dunia, pitih, rumah dapat mengekalkan kamu atas dunia? Kala tidak. Kalau ngaji tafsir, kala ni ibarat Tuhan direkah. Dah gitu. Sebab tu kalau faham uslub Quran, baca ayat Al-Humazah setok itu. Sebab kita tak faham gaya Quran tu baca macam biasa, Tuhan direkah. Kala dah. La yumbadhanna fil hutama. Bahkan la
Badan lam taukid, nun taukid sana. Toba mereka ini akan dicampur aku humbang dalam khutamah. Muduk galak-galak lah. Nak galak-galak lah. Biasa lambat lagi mati, usia masih muda duk galak. Ingatlah dan Tuhan jepuk kepada kematian tak ada nak bekal lah. Galak-galak juga. Kenapa? Rancak-rancak berdosa. Ayat tu bukan sebarangan tu. Apa makna rancak-rancak berdosa? Tahu tak ayat makna dia? Kenapa makna? Galak-galak dosa ada di mana-mana. Ayat tu boleh agak tu. Ayat orang mana ni? Rancak-rancak berdosa. Ramai tak ada salah. Tapi faham tak mana dia? Dalam galak-galak dosa ada di mana-mana. Ingat, di sini bukan tempat tinggal kita. Lagu Rehan tu. Dan ayat. Dunia bukan tempat tinggal kita. Yang akhirat sebenarnya. Akhirat tu harus benar. Tapi manusia tak nampak ni. Dunia ni pasal dia dah susah pakai. Dunia tempat uji. Akhirat tempat nikmat. Dunia kita susah munasabah dengan tempat. Orang beriman, dunia bukan syurga. Orang kafir, dunia syurga. Tak peliklah kita orang beriman, Allah lah susah riwayat. Mayang-mayang dah. Kita kira apa Tuhan buat tu buat lelaki. Tapi tak senang hati orang. Kadang memikir kat kita. Warna kita ni, apalah ujian aku. Semayang dah nak kata. Dengar. Kau setakat dengar. Kita aku nak dah. Tapi tak senang. Sebab apa? Pasang dia dah tepat uji. Tuhan nak tepat molek akhirat. Tapi kalau nak senang dunia Tuhan weh. Tapi dunia ni ialah tempat yang sedikit pun tidak ada nilai dari Allah Ta'ala. Munak Tuhan weh. Tapi esok-esok akhirat susah. Munak nasib. Munak nasib. Sebab tu dunia tempat sabar. Susah sikit sabar. Biasa dia dah buat kini. Kalau kita dunia ni boleh makan, boleh minum, ada tempat teduh, lepas bayar bil kita ni, padang dah, nak benda lagi. Ada kereta boleh gerak, padang dah. Ada kereta kancing, nak wajah. Ada wajah, nak metodi. Apa tu? Peseng sifat manusia. Tak pernah cukup apa yang ada. Qanaah, berpada-padalah apa yang ada. Anak ramai 10 orang, cari pula hak lebih pada tu. Bekas kancing, cari bank binek. Hak ada bank binek dah memadailah. Learning rumah 4 tekad nak 5 tekad. Sebab apa? Manusia sifat nafsu tak tahu cukup. Melainkan orang yang ada sifat qanaah. Dia rasa mencukupi. Sebab apa? Dia mikir dunia bukan tempat sebenar. Akhirat tempat sebenar. Tu. Dia suruh mikir bab mayang ni. Kenapa suruh mikir? Sebab awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Nabi doanya awal-awal perkara yang Allah Ta'ala akan hisap, akan buat kira di atas seorang hamba esok-esok di akhirat semayang. Maka semayang kita ni nisbah kalau pahala ada ke tak ada, mikir. Sempurna ke tidak, mikir muhasabah. Muhasabah. Itu nasihat dari Imam Al-Ghazali. Dan takut olehmu, yakni mu kena rasa takut. Kemudian maka takut bahawa engkau menghadiahkan dengan sifat ni. Mu kena rasa takut. Takut apa?
takut hadiah yang muwi kepada Tuhan peseng tu. Mu kena takut tu. Kena rasa debur, kena rasa kecut perut. Hadiah yang muwi kepada Tuhan. Mana yang pertama, seorang dayang yang mati tu. Mu kena rasa takut tu. Kena rasa debur perut attack. Hadiah seorang dayang yang terputus anggota dan tak ada mata. Hak tu mu kena rasa takut tu. Kena rasa debur, jangan rasa relax-relax. Tak apa, memayang dah. Jangan. Kena mikir setakut lagi. Mana semayang aku ni? Molek ke tak? Lagu mana aku hadiah ke Tuhan ni? Adakah peseng dia dayang hak mati ke, ataupun hak jenis dayang terpotok anggota ke, lagu mana? Kena mikir. Kalau Tuhan lah jemput aku hari ni, kalau hari ni hari terakhir aku mati, apa aku nak jawab dengan Tuhan? Lepas ke dak esok-esok? Kena mikir. Biar ada kerunsingan. Jangan rasa selesa. Dalam hadis Nabi sebut kan, kadang-kadang ketika kita hidup di atas dunia, kita beramal dengan amalan ahli syurga. Tetapi ketika nak mati, Tuhan memperlakukan sebab seseorang ini dibuat perkara yang menyebabkan jadi murtad. Terbimbang gitu. Masa ni kita zahir atas rupa amalan ahli syurga ni. Ni, mayang hokmu. Jangan rasa alhamdulillah dah jamin aku syurga. Jangan. Walaupun kita raya agak kita zahir atas rupa amalan ahli syurga, ingat di hujung kematian kita tak tahu macam mana. Takut Tuhan pelaku sabab di atas seseorang ni, nisbah dicakap, nisbah pegangan, nisbah dibuat perkara yang menyebabkan jadi murtad. Akhirnya mati keadaan murtad, neraka. Bimbang gitu. Dalam kita amal-amal ni pun kena serusing. Apa? Takut kita mati atas celaka. Takut gitu. Dan orang yang masih hidup diberupa atas amalan ahli neraka, dengan zinanya, minaroknya, dengan judinya. Dan ingat, atas diri dia ni, walaupun bergelumang dengan dosa judi zina, tapi ingat, boleh jadi ketika nak mati, dia dah bertaubat kepada Allah, akhirnya mati dalam keadaan taubat, masuk syurga. Maknanya atas kita sendiri tidak boleh nak menentukan kita ni masuk syurga ke neraka. Ini kerja Allah Ta'ala belaka. Sebab tu jangan ada sifat perangai orang sudah pakai rawan nu ada harapan dah. Sebab apa? Neraka saja. Jangan kita yang menentukan neraka syurga orang ni. Itu kan kerja kita. Kerjaan Allah Ta'ala. Tugas kita ialah dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nak ajak orang ramai manusia ni kembali kepada agama Allah, jalan Allah, kena guna dua kaedah Tuhan aja. Hikmah. Apa hikmah? Kebijaksanaan. Kita nak dakwah orang muda, pasal orang muda. Jangan kita nak dakwah orang muda bawa cara orang tua, tak akan jadi. Orang muda pasal orang muda kuat. Kena bijak kebijaksanaan. Kalau orang saik motor, dakwah kebijaksanaan, guna bahasa mak motor. Nak dakwah agama. Jangan cakap nisbah kita orang tua, nak dakwah orang muda, guna gaya orang tua, tak akan jadi. Apa? Tak masuk kepala. Yang keduanya ialah wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Hidayah milik Allah. Kerjaan kita dakwah, nasihat molek, tugas kita. Tak nanti pakai jubah, tak nanti pakai serban. Dalam ramai-ramai kita kawan, apa salah aja. Ingat tu malam ni tu orang ngajar, pakai gi dakwah dah tu. Jadi tak mari, bukan kerja kita. Tuhan dakwah hidayah ke dia, tu kerja Allah Ta'ala.
Ingat malaning tu ada orang ngajar pakat-pakat gilah, dakwah lah tu. Tidak mari kita doakan untuk dia. Mudah-mudahan Allah Taala buka pintu hati untuk dia mari surga. Tu kerja. Jangan berhenti dakwah. Habis situ. Maka mewajibkan kamu seksa, yakni dekat dengan seksa Allah. Kalau kita sembahyang atas rupa tersebut, mana atas rupa dak lalai pada hakikat yang batin dan cuai pada rupa luaran tu, oh, mewajibkan kamu tu dekat dengan seksa. Tu oh ya. Hak tu dia takut tu. Semayang atas rupa tadi. Mana semayang atas rupa lalai pada hakikat yang batin. Oh, itu mewajibkan kamu tu dekat dah dengan seksa. Allahu akbar. Sembahyang atas rupa cuai pada rupa luaran mewajibkan kamu tu dekat dengan seksa Allah. Sama telah dah wadak mayang. Orang mayang atas rupa tu pun mewajibkan dekat dengan seksa. Sebab tu berasa payuh mayang ni. Berasa payuh. Bukan senang dak lah. Allahu akbar. Sebab tu kena mikir banyak, habis situ. Isyak dah lagi. Dak lagi. Baik. Maka hendaklah engkau ni kamu, buat gitu mudah. Maka hendaklah engkau, yakni kamu, ketahui, hendaklah mu tu tahu, hendaklah mu tu reti, hendaklah mu tu faham. Gapo? Kena tahu gapo, kena reti gapo akan qadar sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala menghadiahkan dan menganugerahkan Tuhanmu akan segala hambanya, iaitu sembahyang 5 waktu ning. Hak tu mu kena reti, mu kena faham, mu kena tahu. Tak ada adalah nikmat hak paling besar sekali yang Tuhan beri, yang Tuhan hadiah kepada hamba. Tak ada adalah mayang. Hak tu mu kena reti, hak tu mu kena faham. Hak tu lah yang mu kena rasa besar benda tu. Jangan buat remeh-remeh, kena rasa besar benda tu. Semayang ni benda besar. Sebab ini merupakan hadiah yang paling besar, yang paling bernilai, yang Tuhan beri pada hamba. Sebab apa besar? Sebab sembahyang ini merupakan perhubungan hamba dengan Allah. Kita boleh direct mengadu hal kepada Allah, boleh mengadu kelemahan diri kepada Allah. Tak ada adalah nikmat hadiah yang paling besar. Tak ada adalah sembahyang. Sebab apa kena rasa syukur Tuhan memperwajib kita sembahyang. Sebab sembahyang merupakan satu nikmat, satu hadiah yang paling besar yang Tuhan beri pada hamba. Dengan sembahyanglah hamba boleh bermunajat dengan Allah. Dengan sembahyanglah hamba boleh mengadu hal dengan Allah, boleh cerita segala-gala kepada Allah. Kita ni kalau ada masalah lebih rela cerita pada orang berbanding Allah. Padahal Allah ni amat mengerti apa yang kita alami, apa yang kita deritai. Mengadu pada Allah. Bukan salah cerita pada manusia, tak salah. Tapi manusia tak akan faham apa yang kita rasa, apa yang kita alami. Kita ada masalah, nak cerita kepada orang, kita akan cerita. Tapi adakah orang tersebut boleh faham masalah kita? Boleh faham? Dia tak akan dapat faham 100%. Sebab itu alami. Tapi Allah
Dia Al-Alim, dia amat mengetahui. Tahu serba-serbi. Sebab apa tidak mengadu hal kepada yang amat mengetahui masalah kita? Sebab apa? Sebab kita tak rasa besar benda tu. Mana tepatnya? Semayang. So, orang yang dapat nikmat semayang, dia tidak akan ingin sama sekali tinggal semayang. Dan dapat nikmat semayang. Sedap semayang. Pahit semayang kih hati. Pahit semayang kih iman. Kita lemah, hati kita bergelumang dengan dosa. Tu rasa pahit semayang. Dapat nikmat semayang, manis semayang, sebab hati kita sentiasa istiqamah dengan zikir. Hati istiqamah dengan istighfar. Hati istiqamah dengan taubat. Dapat nikmat manis ibadat, semayang tak akan tinggal. Nak ngadu semua dengan Allah Ta'ala. Ada masalah ngadu, doa, munajat dengan Tuhan. Tiap-tiap malam rasa nikmat. Ni besar hadiah ni. Ini rasa besar dah. Tiba-tiba zaman learning, semayanglah antara peratus yang paling tertinggi orang Islam tinggal. Walah hadiah besar ni. Ingat hak besar kali hadiah macam sedih Betul, nisbah duniawi. Nisbah akhirat, hak paling besar hadiah semayang. Ini sebesar benda tu. Seperti barang yang disebut pada hadis, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kesambung semula, seperti barang yang disebut pada hadis, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus wa tawassaw bil haqqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.